hadir dalam jiwa kita, pengagungan dan juga kemuliaan terhadap kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung tengok pada halaman yang ke-10 langsung tengok pada halaman yang ke-10 khutbah pengarang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pengadilan. Kepadamu kami sembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Selawat dan salam ke atas penghulu kita yang sangat disanjungi, Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yang menjadi penyembuh bagi mengubati segala penyakit rohani dan jasmani dengan rahsianya tersendiri. Kesan kehebatan Al-Quran hanya akan dirasai jika isi kandungannya diikuti, diamalkan segala suruhan dan dijauhkan segala tegahannya. Perbincangan kitab ini menjurus kepada satu cabang daripada beberapa cabang yang selayaknya diberi tumpuan dalam konteks keimanan dan kebenaran Al-Quran, penghormatan dan cara beramal dengannya. Maka aku kumpulkan semuanya dalam kitab ini yang aku namakan Ta'zimul Quran Al-Karim, pada apa yang wajib atas setiap orang Islam menumpukan amal terhadapnya. Pengarang merupakan seorang yang bermazhab Hanafi, dan kalaulah kita dalam mazhab Syafi'i ini, kita tokoh terkemuka kita ialah Dr. Wahbah Zuhail yang buat kitab fiqh Islami yang mengumpulkan semua kita katakan himpunan. Jadi Syekh As'ad Sawarji ini pula merupakan seorang tokoh yang mengarang mausu'ah fiqhiyah bagi mazhab Hanafi. Aku memohon kepada Allah semoga menjadikan usahaku ini ikhlas untuk mendapat keredaannya dan memudahkan pembaca sekalian mengamalkannya. Dan aku juga memohon kepada Allah agar memberikan ganjaran pahala dengan usahaku ini, kerana dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha menunaikan permintaan hamba-hambanya. Baik, bab yang pertama. Bila kita katakan ta'zimul Quran, mengagungkan Quran, maka pengagungan Al-Quran itu dengan cara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Barulah dikatakan umat Islam ini mengagungkan dan memuliakan Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, untuk dihayati. Maka perlulah pembacaan dan juga penghayatan itu daripada pembelajaran. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mengajar Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kerana kata para ulama, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, mereka adalah orang yang menyambung kesinambungan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutuskan mengajar Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Maka begitulah Al-Quran itu sampai kepada kita daripada satu generasi kepada satu generasi melalui talaqi dan juga musyafahah. Maka orang yang belajar, menekuni pembelajaran Quran dan mengajarkannya adalah orang yang menyambung khairat Rasulullah SAW dan juga para sahabat serta para alim ulama. Maka kenapakah sebaik-baik manusia itu orang yang mengajar Quran, mempelajari Quran dan mengajarkannya? Kerana ulama mengatakan bahawa secara pastinya orang yang mengajar Quran, ilmunya pasti diamalkan. Paling kurang tidak pun anak murid yang belajar dengan kita akan baca Fatihah dalam solat, surah dalam solat. Maka ilmu yang kita ajar itu secara pasti diamalkan. Belajar ilmu-ilmu yang lain, maka pada ketika itu mungkin ilmu yang kita ajari hanya diamalkan pada waktu yang diperlukan saja, pada waktu-waktu tertentu saja. Mengaji tentang ilmu faraid, maka saat kita katakan nak menguruskan faraid baru kita amal. Tetapi Quran ni diamalkan sepanjang masa, setiap waktu dan juga sepanjang zaman. Maka dengan sebab itulah orang yang mengajar Quran ganjaran pahalanya banyak. Subuh tadi ketika mana kita solat, kita membaca bacaan Imam Hafs an Asim, Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi, yang mengambil bacaan daripada Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim pula ambil bacaan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami.
yang mengambil bacaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Osman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan Ali dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maka keseluruhan sahabat yang 5 tadi itu mengambil pula bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat subuh tadi berjuta-juta umat yang solat subuh baca Quran, semua nama-nama yang kita sebutkan tadi itu masih dapat pahala. Kerana mereka lah yang mengajar wajah bacaan itu sampai kepada kita. Maka begitulah ganjaran pahala guru-guru Al-Quran tidak akan habis. Ya, walaupun sudah ratusan tahun Imam Harb bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi meninggal dunia, tetap ganjaran pahala sampai kepadanya dalam ganjaran pahala mengajar Quran. Dalam hadis Nabi kita katakan ad-dalu ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan satu kebaikan sama seperti orang yang melakukannya, maka begitulah hal keadaan mereka yang telah menunjukkan kebaikan dengan mengajar Quran ni. Ya, akan sentiasa beroleh ganjaran pahala dengan amalan bacaan orang lain. Baik, dalam hadis yang lain Nabi kita katakan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah yakni masjid sambil membaca Quran dan mempelajarinya sesama mereka yatadarusuna. Yatadarasul bertadarus. Bila dikatakan tadarus ni ada yang baca, ada yang dengar, ada yang menegur dan begitulah juga menyemak bacaan. Melainkan turunnya ketenangan kepada mereka diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat mengerumuninya. Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut mereka, dan barang siapa yang amalnya perlahan maka nasabnya tidak akan mengangkat darjatnya. Nabi kata man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang lambat beramal, nasab keturunan tak akan mengangkat dia. Maksudnya apa? Kemuliaan seseorang itu ialah dengan amal dia, bukan hanya sekadar dengan nasab dan keturunannya. Walaupun mungkin daripada nasab keturunan yang mulia, tetapi kalau tak beramal maka tidak akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lain pula halaman yang ke-12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sementara kami sedang berada di Suffah. Ini hadis daripada Uqbah bin Amir. Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Salah seorang penulis Al-Quran dan beliau juga menulis sebuah mushaf yang lengkap yang hari ini disimpan di Mesir. Masjid Sayyidina Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW keluar menemui kami dan baginda berkata, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين ثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Buthan, satu tempat yang jauh, ataupun ke Aqiq, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk-gemuk dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan silaturahim. Maksudnya pergi ke Buthan ataupun pergi ke Aqiq dapat 2 ekor unta bukan kerana ambil hak orang, bukan kerana putus silaturahim, bukan kerana merampas dak, tapi yang halal punya. Yang dapat secara percuma dan halal. Maka kami pun menjawab kami semua menyukai hal itu. Maka baginda melanjutkan sesungguhnya salah seorang dari kalian pergi ke masjid lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah Azza wa Jalla adalah lebih baik baginya daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan begitulah sejumlah banyaknya. Yang ni banyak mana yang dibaca, begitulah banyaknya kelebihan yang lebih baik daripada unta-unta yang gemuk dan baik tadi. Itu dari segi ganjaran pahala bagi mereka yang belajar dan juga baca Quran. Baik, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barr
Walladhi yaqra'uhu yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran itsnan. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kiram, barar. Ya, maksudnya hamba-hamba Allah yang terpilih, para nabi, para rasul dan juga ya para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat dan bersusah payah. Ya, dia nak baca Al-Quran tapi tersekat-sekat, susah nak sebut. Ya, dibetulkan beberapa kali. Ya, barulah boleh baca dengan baik contohnya. Maka dia dapat 2 ganjaran pahala. Ya, pahala belajar pun dapat, pahala susah baca pun dia dapat ganjaran pahala. Jadi daripada hadis ni ulama mengatakan dah masuk ada 2 kategori pembaca Al-Quran di situ. Yang pertama al-mahir, orang yang mahir. Yang kedua ialah orang yang baca tersekat-sekat, dengan arti kata ada salah. Tetapi yang ada salah ni pun masih dapat pahala. Sebab apa? Sebab masih dalam proses pembelajaran. Ya, dia sedang belajar untuk membetulkan sebutan. Ya, yang teruknya tu ialah golongan ketiga. Ialah orang yang baca dan baca salahnya tadi itu dianggap berdosa. Ya, itu yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berapa ramai orang yang baca Quran tapi Quran justru melaknatinya. Ya, sebab apa Quran laknat? Sebab dia tak belajar. Ya, sebab dia tak belajar. Ustaz Fahmi tadi sebut, masya-Allah, ya, bila tanya fardu ain dia tak dapat jawab. Saya terlibat dengan kursus guru-guru yang tu ya tadi tu baru nak diambil jadi guru. Ya, yang ni dah jadi guru dah. Ya, 300 orang bila kita temu duga, masya-Allah, ya, macam-macam bunyi ada. Ya, baca Quran ni macam-macam bunyi tu ada. Maka perlu dibuat kursus. Saya buat paper pula, ya, kursuskan, betulkan balik. Ya, begitulah hal keadaannya. Ya, generasi di zaman ini bagaimana, Masya Allah, mungkin waktu belajar tadi hanya menumpukan kepada nak dapat kredit ataupun dapat kita katakan ya kejayaan dalam peperiksaan, tetapi ilmu yang dipelajari itu tak meresap dalam jiwa raga dan amalia. Ya, ada yang baca alif lam mim ra ala mara pun ada. Ya, itu saya jumpa sendiri. Ya, ala mara. Ya, kita kata ra tu kenapa baca ala mara pula? Kan ra tu waqaf kah? Saja saya nak menyakat dia. Baik Ustaz, saya cuba balik lagi sekali. Ya, dia pun baca alama'ir. Ya, alama'ir pula. Ya, disebabkan apa? Waqaf ra. Ya, itu jelaslah ya kepada kita, masya-Allah, ya. Hal-hal yang basic macam tu pun tak, ya, tak diambil berat. Maka ya, yang dikatakan orang yang berdosa dalam baca Quran ni mereka yang meninggalkan majlis pengajian Quran. Mengaji Quran dah. Ya, khatam tu waktu usia 12 tahun tu, khatam dengan ya guru kampung dia. Kemudian habis khatam tu masuk menengah tak baca dah. Ya, tak baca dah, tak mengaji dah. Duk bawa modal itulah seumur hidup. Maka orang yang macam itulah apabila dia ya baca Quran dan ada salah, dia berdosa. Tapi kalau masih lagi dalam proses sedang belajar, kita buat kelas pengajian dia ikut. Ya, orang buat tadarus di masjid pun, ya. Ya, orang buat tadarus di masjid pun, ya, dia duduk sekali belajar tadarus, datang para masyayikh pun dia pergi tasmik, dengar, ya, bacaan, minta semak bacaan dia. Maka itu orang yang masih berada dalam kategori talib, pelajar. Maka talib ni lah kalau dia ada baca salah, ya, salahnya tadi itu masih dimaafkan kerana dia dalam proses belajar. Ya, jadi orang baca Quran ni ada 3. Yang pertama orang yang baca mahir, iaitu yang dapat ganjaran pahala yang banyak dan disamakan dengan ya hamba-hamba Allah yang mulia. Yang kedua ialah orang yang sedang belajar dan terus belajar. Orang ni kalau dia baca ada salah pun dia masih dimaafkan sebab dia dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiganya orang yang telah pun meninggalkan majlis Quran dan bila baca salah maka salahnya tadi itu tidak dimaafkan. Ya, orang buat tadarus setahun sekali pun dia tak ikut untuk betulkan bacaan, buat majlis tahsin ya qiraah al-Quran pun dia tak ikut. Begitulah juga kita katakan ya, naik nama kena pergi kursus tahsin qiraah pun Allah Quran dia bagi orang lain lah, saya dah boleh dah. Ya, tiba baca salah. Ya, bila baca salah aja maka orang ni lah yang berdosa kerana dia telah pun ya keluar daripada medan talib, medan belajar.
Baik, dalam hadis yang lain pula Nabi kita katakan innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Quran. Sedikit ayat Quran pun tak ada dalam hati. Maka ia laksana rumah yang rosak, rumah yang roboh. Ya begitulah gambaran pada orang yang langsung tak baca Quran. Ya maka alhamdulillah paling kurang tidak pun memang kita baca. Ya dan ya tahniahlah pada mereka yang baca dengan lebih lagi. Baik, kita masuk bab yang kedua. Ya, ta'zim, memuliakan dan mengagungkan Quran juga selain daripada belajar dan baca ialah melazimi tilawah. Ya melazimi tilawatul Quran. Orang yang rajin baca Quran. Kita kena jadikan Quran ni ya sentiasa ada di pada diri kita, macam mana zaman ni handphone tu sentiasa ada di tangan kita. Ya. Jadi praktiskanlah ya. Saya cuba buat tiap-tiap kali kita nak buka handphone ni, baca semuka surat dulu ataupun baca 2 muka. Ya, ataupun kalau tak buat cover malam nanti mesti baca. Ya, maka bila buat macam tu insya-Allah ya dalam sekitar 40 hari khatam. 40 hari khatam, 40 hari khatam, 40 hari khatam. Ya. Kalaulah tiap-tiap kali ya buka handphone dia nak tengok WhatsApp, Quran dulu satu muka surat. Ya, nanti nak buka pula Quran dulu satu muka surat. Ya, nak tengok Facebook, Quran dulu satu muka surat. Ya, sehari itu kita dapat lebih kurang hampir-hampir dalam ya 3/4 juzuk. Ya, maksudnya dah satu juzuk tu tinggal sikit je lagi. Ya, lebih kurang dalam 4 muka surat aja ya untuk dihabiskan satu juzuk. Maka kalau buat macam tu insya-Allah ya secara harian ni kita guru Quran ni kena lebih lagi. Secara harian ni ya bacaan sambil santai macam tu je kita dapat dalam sejuz. Ya dapat dalam sejuz. Yang insya-Allah kalau baca tiap-tiap hari sejuz maka 30 hari dah dapat khatam. Ya. Maka tanda kita mengagungkan dan memuliakan Quran, maka Quran tu hendaklah sentiasa dilazimi. Melaziminya tu dengan baca dan mengingat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji mereka yang sentiasa melazimi tilawah Al-Quran sebagai kebiasaan, yakni dalam kehidupan dia sentiasa melazimi tilawah. Ya, firman Allah laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ahli kitab itu tidaklah sama. Di antara mereka ada golongan yang telah meluk Islam seperti Abdullah bin Salam, ya Sayyidina Abdullah bin Salam, Sayyidina Salman Al-Farisi, ini semua ahli kitab. Yang mana bila dia peluk Islam tu ketekunan dia dalam baca Quran tu hebat. Di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah yakni Al-Quran pada waktu malam semasa mereka sujud mengerjakan sembahyang. Ya, wahum yasjudun ni maksudnya wahum yusallun. Bukan membaca Quran waktu sujud. Sebab baca Quran waktu sujud hukum dia makruh. Ya. La yaqra'anna ahadukum fi salatih wa huwa sajid. Ya, janganlah seseorang daripada kalian baca sesuatu daripada Quran ya dalam solatnya ketika mana dia sujud. Ulama mengatakan ayat tegahan itu tegahan makruh, kecuali kalaulah ayat yang dibaca tadi itu dengan qasad doa, dengan niat sebagai doa. Contohnya macam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat-ayat doa, maka dibaca dalam sujud sebagai qasad doa tidak mengapa. Tapi kalau dibaca dengan qasad ayat tilawatul Quran maka hukumnya makruh. Maka sebab tu di sini ulama mengatakan wahum yasjudun adalah ya maknanya ialah wahum yusallun, iaitu mereka yang membaca Al-Quran di dalam solat, bukanlah di dalam sujud. Baik, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya sesungguhnya perumpamaan seorang yang menjadi pemilik Quran, yakni orang yang hafal Quran, adalah seperti seorang pemilik unta yang terikat. Jika dia sering mendatanginya, maka dia akan tetap menguasainya. Tetapi jika dilepaskan, maka larilah unta tersebut. Ya, unta yang jinak pun, tapi kalau lama tak jumpa tuan dia jadi sukar nak kendali dia. Ya, dia jadi liar. Maka digambarkan Quran tu macam tu.
Ya, Quran tu macam tu. Ya, hari ni kita ya Kubak Center tolong ingatkan juga pelajar-pelajar kita, ibu-ibu ayah ya, bagaimana mereka masya-Allah keterujaan nak hantar anak-anak pergi sekolah tahfiz ni sangat-sangat tinggi zaman kita ni. Ya, menjadi rebutan. Saya mengajak di Semakel tu masya-Allah ya, sebab Semakel ni ya ada aliran tahfiz dengan sains, maka ramai yang berebut. Ya, kita boleh terima 160 saja. Tapi permohonan ya yang dipanggil temuduga sampai 1000 sampai 2000 pun pernah. Ya, seminggu buat temuduga tak habis lagi. Yang nak ambil 160 orang saja. Ya, maksudnya begitulah keterujaan mak ayah nak jadikan anak-anak dia ni hafal. Ya, hafal Quran, hafiz Quran. Cuma kena diingatkan bahawa hafal Quran tu sunat. Tapi ya, mengingati ayat yang dah dihafal tu menjadi kewajipan seumur hidup. Ya, fardu ain seumur hidup. Ya, orang yang hafal Quran ni sekali dia dah hafal ingat, maka seumur hidup ya dia wajib ingat. Kalau dia melupakan ayat-ayat yang dia hafal, maka dia menanggung dosa besar. Ya, bukan dosa biasa, dia dosa besar. Maka dengan sebab itulah kena lazimi ya membaca ni. Orang yang lazim baca, insya-Allah dia akan ingat. Daripada ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, bi sama li ahadihim an yaqula nasitu ayatan kaita wa kaita bal nusiya wastadhkirul Quran fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'am. Buruk sekali orang yang berkata aku lupa ayat ini dan ayat itu. Dulu saya apa tapi dah lupa. Buruk sekali. Ya. Akan tetapi katakanlah dilupakan, nusia. Melupakan maksudnya perbuatan sengaja dia melupakan. Nusia ialah orang yang dilupakan. Dilupakan tu mungkin disebabkan sebabkan sesuatu kerana dia menunaikan tanggungjawab yang wajib atas dirinya. Imam Nawawi dalam kitab Tibyan kata kalaulah seorang tu ya dia tokoh ulama, dia orang yang banyak mengajar, dia orang yang membimbing ummah, maka pada ketika itu tuntutan dia dalam baca dan ulang Quran tak sama dengan tuntutan orang lain yang tak ada apa-apa tanggungjawab. Ya, orang yang tak ada apa-apa komitmen ni, komitmen dia yang paling wajib terhadap Quran yang dia hafal. Tetapi orang yang ada komitmen untuk ummah, ada komitmen untuk masyarakat, ya, maka pada ketika itu tuntutan dia tidak sebesar tuntutan pada orang yang tak ada apa-apa tadi. Maka dengan sebab itulah kalaulah dia terlupa, kata Imam Nawawi, disebabkan kesibukannya menguruskan ummah, maka pada ketika itu tidaklah dia menanggung dosa besar. Ya, tak menanggung dosa besar kelupaan tadi itu. Cuma wajib dia tekad dan azam untuk dia sentiasa nak ingat ayat yang dia hafal. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah terlepas daripada dada seseorang daripada binatang ternak. Ya. Sebab itulah bila kita baca doa khatam Quran tu, minhuma nussina, bukan minhuma nasina. Kalau nasina kita yang sengaja melupakan. Kalau nussina kita dilupakan. Ya, maka dengan sebab itu ada ulama kita menganjurkan supaya didoakan dengan ucapan minhuma nussina. Tidak dikatakan nasina. Kalau nasina kita yang sengaja melupakan. Baik. Berikutnya ialah disebut pula dalam sebuah hadis, ini janji Nabi SAW dalam Sahih Muslim, masya-Allah. Nabi kita kata idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil-lail wan-nahar dzakarah wa idza lam yaqum bihi nasya. Apabila seorang pemilik Quran, yakni orang yang hafal Quran, membacanya sewaktu solat. Ya, baca dalam sembahyang. Pada waktu siang dan malam, nescaya dia akan hafal dan ingat ayat Al-Quran. Namun jika dia tidak melakukan yang demikian, maka dia akan melupakan. Ya, orang yang hafal Quran ni dia kena pastikan ayat-ayat yang dia hafal tu dia ulang-ulang dan baca dalam solat. Barulah dia dapat ingat dengan sempurna. Ya, selama mana kita tak baca dalam solat, selama itulah kita tak ada keyakinan dalam kita mengingati ayat-ayat Allah. Ya, maka dengan sebab itulah perlu diulang-ulang bacaan tu dalam solat. Ya, perlu diulang-ulang bacaan dalam solat.
Saya dalam pengalaman mengulang Al-Quran yang dihafal ini saya bahagikan kepada 3. Yang pertama ya saya hijaukan, iaitu semua surah-surah yang dah ingat. Surah-surah ataupun juzuk yang dah ingat. Maka yang hijau ni saya pastikan saya tak baca di dalam saya tak baca dalam hal keadaan tenang-tenang, dalam hal keadaan kita katakan boleh memberi penumpuan penuh, saya tak baca surah-surah tu. Surah-surah hijau ni saya cuma baca ketika mana sambil-sambil. Iaitu ketika mana dalam perjalanan, perjalanan nak pergi sekolah dapat sejuzuk, balik sejuzuk, malam keluar kuliah sejuzuk, 3 juzuk. Itu biasa surah-surah yang dah hijau, yang dah ingat semua dah, yang kita tak salah. Yang kedua kuning. Yang kuning ni surah-surah yang kita antara ingat dengan tak ingat. Ada ayat kita ingat, ada part-part tertentu kita tak ingat. Maka surah-surah tu saya jadikan penumpuan waktu baca ialah pada waktu-waktu yang memang kita menumpukan perhatian penuh. Bacalah pada waktu-waktu waktu sambil-sambil tasbih budak-budak ke apa ke, waktu tu saya akan ulang surah-surah yang kuning. Sampailah lama-lama satu surah tu lengkap. Kemudian akan baca dalam solat malam. Beberapa malam kita baca dalam solat tak ada sangkut lagi. Maka kita pun alih surah kuning tadi tu masuk kategori hijau. Maka jadualkan dia diulang pada waktu-waktu pengulangan surah hijau. Yang ketiganya ialah tanda merah. Juzuk ataupun surah yang kita tanda merah itu ialah juzuk dan surah yang lebih banyak tak ingat daripada ingat. Lebih banyak yang tak ingat daripada ingat. Maka ini juga diberikan penumpuan penuh pada waktu-waktu. Tetapi tak bagi penumpuan penuh dengan erti kata satu hari itu sampai nak tumpu sejuzuk, tidak. Mungkin ambil 2 muka surat saja. 2 muka surat ulang sampai ingat. Seminggu mungkin 2 muka surat aja surah merah ni. Seminggu mungkin 2 muka surat aja. Ulang secara harian. Sampailah dapat genap satu surah, maka pada ketika itu usahakan supaya dia jadi warna kuning. Dengan kita banyak ulang. Dan akhirnya bawa dalam solat. Dah cukup lengkap baca dalam solat beberapa malam, masukkan dalam kategori hijau. Itulah pengalaman dalam menghafal Al-Quran, dan saya juga pernah buat ulangan 15 juzuk satu hari. Hari ini 15 juzuk, esok 15 juzuk. Selama berapa bulan? Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Maksudnya 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Untuk ingat surah-surah yang kita hafal. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, waktu itulah bila saya buat insyaallah bila saya buat 2 bulan khatam dalamnya, 2 hari khatam, 2 hari khatam, maka bila pergi ke Madinah Al-Munawwarah, saya waktu di Mesir saya belajar dengan Syekh Ahmad Muhammad Az-Zajjad, guru kepada Syekh Muhammad Tamim Zu'bi, salah seorang ketua guru Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi Syekh Ahmad Zayat waktu tu dah sangat uzur lah. Saya sempat tasmik 14 juzuk aja dengan beliau. Beliau kalau tak laki tak nak, dia nak tasmik, dia nak kita hafal. Jadi Syekh kata, aku ni keluar masuk hospital. Kadang-kadang kamu datang, aku tak ada. Jadi kalaulah kamu ada peluang pergi Madinah, kamu bawa cop aku ni. Maka Syekh pun Syekh ni buta, jadi dia ada cop, cop nama dia tu. Dia koyak kertas, cop nama dia kat situ. Dia kata bawa aja kertas ni, tunjuk pada Tamim Zu'bi. Bagi tahu kata Syekh Zayat kan salah. Dia tahulah apa tanggungjawab dia. Maka saya pun ada peluang, umrah, ziarah. Maka bila pergi Madinah, saya cari halaqah Syekh Muhammad Tamim Zu'bi. Saya pun keluarkan helaian kertas Syekh Ahmad Zayat tu, tunjuk. Bila dia tengok aja cop guru dia tu, dia cium, dia letak di kepala. Kemudian habis pengajian dia beritahu pada pelajar-pelajar dia, 3 hari kalian jangan datang. 3 hari saya nak tumpukan pada amanah guru saya. Jadi sempatlah saya tasmik, tasmik secara hafadah. Baca sehari 10 juzuk dengan Syekh Tamim Zu'bi. Baca sehari 10 juzuk di Masjid Nabawi. Itu di antara pengalaman-pengalaman lah dalam menghafal Al-Quran.
Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan kepadaku pahala umatku hinggakan kotoran kecil yang dikeluarkan oleh seorang lelaki daripada masjid pun ditunjukkan pada Nabi, ya, ganjaran pahalanya. Dan dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku dan tidak aku lihat dosa yang lebih besar dari dosa seorang lelaki yang diberikan satu surah atau satu ayat dari Al-Quran kemudian dia melupa. Ya, ditunjukkan pada aku, kata Nabi, ya, semua dosa besar. Tak ada dosa yang besar yang aku tengok, kata Nabi, ya, melainkan orang yang diberikan ayat Quran tiba-tiba dia melupakan. Ya, dia melupakan ayat. Itulah dosa besar, ya, yang ditunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ulama kata ingat Quran ni fardu ain atas kita. Sibuk macam mana pun bila kita dah hafal maka wajib kita ingat. Maka usahakanlah mengingatkan tadi itu dengan kita ulang-ulang baca. Ya, dengan ulang-ulang baca. Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat akan didatangkan empunya Quran ni. Maka berkata Al-Quran, wahai Tuhanku, pakaikanlah dia dengan pakaian perhiasan. Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhanku, tambahkanlah pakaiannya, yakni perhiasannya. Maka orang itu diberi selendang kehormatan. Al-Quran lalu berkata lagi, wahai Tuhanku, redailah dia. Maka ya Allah meredainya. Jadi ya, pengarang ni sesudah dia datangkan hadis-hadis berkenaan dengan ancaman, ya, dan juga peringatan kepada orang yang hafal Quran tapi melupakan, ya, yang mengabaikan bacaan, ya, seolah-olah macam menakut-nakutkan orang daripada hafal Quran. Maka dengan sebab itu penyudahnya dia datangkan pula satu hadis berkenaan dengan kelebihan orang yang tekun dalam, ya, dalam baca Quran ni. Ya, hafal Quran dan ingat satu kelebihan. Ya, melupakan Quran satu dosa. Jangan kita gabungkan sekali. Tak payah hafal Quran, takut kalau hafal nanti lupa. Ya, awal-awal lagi dah macam tu dah. Kalau hafal nanti lupa. Hafallah. Ya, sebab pahala banyak. Ya. Maka ambillah cabaran tu supaya jangan sampai kita lupa. Ya, supaya jangan sampai kita lupa. Sebab tu bila saya minta sanad, ya, daripada Syekh Ahmad Zayyad, Syekh Ahmad Zayyad kata sanad aku, nama aku ni ada sebut semua dalam semua sanad ahli Mesir ni ada nama aku. Jadi tak perlu dah aku bagi sanad aku, kata dia. Cukuplah kamu ambil sanad dengan masyayikh lain yang ada. Ya, kemudian bila pergi dengan Syekh Tamim pun sama juga. Ya, dah habis 30 juzuk baca. Tanya Syekh ada nak bagi ijazah sanad ke? Dia kata tak. Dia kata, sanad aku dan ijazah aku ni dalam hati kamu. Kamu ingat, itulah ijazah aku. Kamu tak ingat, maka tak ada ijazah. Masya Allah. Ya, kamu ingat, itulah ijazah aku. Kamu tak ingat, tak ada ijazah. Ya, jadi ya, kalau kamu nak sanad yang bertulis, tak ada. Ya, aku tak bagi, kita. Ya, aku tak bagi. Ya, sebab apa? Syekh Zayyad pun tak bagi, dia kata. Syekh Zayyad pun tak bagi. Ya, dia kata Syekh Zayyad pun tak bagi kan? Betul lah, Syekh Zayyad pun tak bagi. Ya, sebab dulu kami mengaji dengan Syekh Zayyad pun Syekh kata macam tu. Hampa carilah, ya, jalan-jalan sanad aku tu ada pada orang lain. Aku tak bagi. Ya, sebab apa? Ijazah dia di sini. Ingat, itulah ijazah. Baik, kita masuk bab yang ketiga. Menghadirkan hati terhadap apa yang dibaca, bertafakur dan menangisinya. Ya, pengagungan pada Al-Quran itu juga ialah kita hadirkan hati waktu kita menghayati bacaannya. Dan juga mentadabbur, mengambil faham makna-makna ayatnya. Tidak akan hadir hati semasa membaca Quran sekiranya bacaan secara haz. Haz ni baca laju-laju. Macam orang baca syair tu. Macam orang baca syair, baca matan. Waktu kita nak hafal matan tu. Baca laju-laju. Manakala jika pembacanya membaca secara tarassul, iaitu secara tenang dan tertib, ia membolehkannya menghadirkan hati, memikirkan dan juga perasaan dia, pemikiran dan perasaan. Rasulullah SAW mencela golongan yang membaca Quran tetapi tak menghadirkan hati. Maksudnya tidak meneliti makna ayat yang dibaca.
dan tidak menghayatinya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawidu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan muncul dalam kalangan kalian segolongan orang yang kalian berasa hina solat kalian. Bila tengok kumpulan ni, kita rasa Allah teruk sungguhlah semayang kita. Dia orang ni dengan khusyuknya, dia orang ni dengan tertibnya, dia orang ni dengan kita nampak macam tu. Dengan bersungguhnya, dengan banyak solat sunatnya. Ya. Begitu pula puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, amalan kalian jika dibandingkan dengan amalan mereka. Akan ada golongan ni. Ya, Abdullah bin Abbas kata, aku tengok dah. Iaitu kumpulan Khawarij. Ya, bila Sayyidina Ali bin Abi Talib hantar Abdullah bin Abbas ni pergi nak jumpa dengan 14,000 orang yang meninggalkan Sayyidina Ali tu. Maka Abdullah bin Abbas kata, aku tengok dia orang ni semayang kuat sungguh, ibadat kuat sungguh. Ya, tapi dia orang ni, ya, dia mudah terkeluar daripada agama. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkong-kerongkong mereka. Mereka meluru keluar dari agama sebagaimana panah keluar daripada busur. Hadis ni berkenaan dengan celaan terhadap orang yang baca Quran, tapi Quran ni hanya pada taraqi, pada peti suara dia aja, tidak meresap sampai ke qalbu dia, sampai ke hati. Ya, dengan erti kata menghayati ayat yang dibaca, dengan erti kata mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Lantaran itu pembaca Quran hendaklah membacanya dengan teliti. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, iqra'ul Quran wa harriqu bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhiras surah. Bacalah Quran dan gerakkanlah dengannya akan hati. Ya, maksudnya seiring hati kita pun bergerak menghayati. Janganlah tujuan seorang dari kalian itu hanya kesudahan surah. Ya, jangan baca asal nak cepat aja bagi sampai akhir surah. Ya, tanpa penghayatan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Rasulullah SAW pada tahun peperangan Tabuk telah menyampaikan ucapan dalam keadaan baginda bersandar kepada tunggangannya sambil bersabda, mahukah aku kabarkan kepada kamu sebaik-baik dan sejahat-jahat manusia? Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah lelaki yang berjihad pada jalan Allah di belakang kudanya, yakni berkenderaan, atau untanya, atau di atas dua telapak kakinya, orang yang keluar berjuang pada jalan Allah sehinggalah maut menjemputnya. Dan sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah lelaki jahat yang membaca Quran tanpa merasa terkesan kepada suatu pun daripadanya. Orang yang buruk ataupun orang yang jahat, kata Nabi, orang yang baca Quran tanpa Quran tu terkesan dalam hidupnya. Ya, terkesan pada hati dia. Ya, tak ambil tahu langsung. Ya, makna dan penghayatan ni sebaliknya. Baik. Kemudiannya pengarang mendatangkan pula pada halaman yang ke-20 itu, ya, kenyataan berkenaan dengan tangisan semasa membaca Al-Quran adalah natijah daripada menghadirkan hati. Ya, salah satu daripada tanda sungguh kita menghayati ayat yang dibaca ialah menangis. Ya, kerana itu menangis itu kesan daripada faham ataupun penghayatan ataupun tadabbur, ya, terhadap ayat yang dibaca. Lalu didatangkan, ya, ayat suci Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina asya'una rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang mafhumnya Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, yakni tentang benarnya dan indahnya. Ayat Quran ni tak ada satu pun kita katakan ayat yang ni lebih, yang ni kurang. Semuanya sama pada kebenaran dan juga pada keindahan.
yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara, yang oleh kerana mendengar atau membacanya kulit badan orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram sejuk. Ya. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tentram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah di sebalik penghayatan. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada siapa yang dikendakinya. Ya, menurut peraturan-peraturannya, yaitu sunnatullah. Ketetapan sunnatullah. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapapun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ya baginda Nabi SAW pernah Nabi kita katakan, Iqra' alayya. Abdullah baca Quran. Ya. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Patutkah saya baca pada Nabi ini sedangkan Quran itu turun pada Nabi? Ini hadis berkenaan dengan tasmi'. Ya, kita duk semak bacaan pelajar kita tu. Inilah hadis dia. Nabi kita semak bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Nabi suka dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud ni. Qala na'am. Ya, Nabi kita ya baca. Faqara'tu, maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa hinggalah sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, bagaimana hal keadaannya ya mereka itu, yakni orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan seorang saksi yaitu Rasul mereka sendiri daripada tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, tengok Nabi kita menangis. Ya, Nabi kita hasbukal ad. Cukuplah dekat tu dan baginda menangis. Ya, kerana mengenangkan keadaan nanti di hari akhirat baginda akan didatangkan sebagai saksi kepada pihak yang mendakwa dakwaan terhadap umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya hadis asar Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab dalam solat Isya baca surah Yusuf. Maka bila baca kisah-kisah tentang Nabi Allah Yusuf ni, Sayyidina Umar tu menangis teresak-esak. Sampailah orang yang berada di akhir saf pun dapat mendengar tangisan Sayyidina Umar Al-Khattab yang sedih mengenangkan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Anak yang dikhianati oleh saudaranya sendiri, adik-beradik khianati, kemudian masya-Allah nak dibunuh dan sebagainya. Itulah satu yang menyedihkan dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik, kita masuk pada bab yang keempat, memulakan bacaan dengan isti'adah. Ini juga sebagai pengagungan dan kemuliaan pada Quran. Sunat tiap-tiap kali kita nak baca ayat Quran ni, kita baca isti'adah ketika mana kita duduk ataupun kita baca dengan qasad tilawah. Tapi kalaulah qasad kita mendatangkan ayat itu sebagai kita katakan untuk memperteguhkan ucapan, macam baca ayat Quran dalam khutbah. Maka baca ayat Quran dalam khutbah tu tak sunat baca a'udzubillah. Saya pernah rasa Ramadan yang lalu ada seorang pergi tanya apabila Maulana Ahmad Lutfi Muharram buat satu kenyataan di FB-nya, sebenarnya tak sunat baca khutbah, baca a'udzubillah dalam khutbah. Maka ada orang pergi print screen dihantar kepada saya, Ustaz, betul ke ni? Kan tiap-tiap kali kita baca Quran kena baca a'udzubillah ke? Kan khutbah-khutbah kita semua ada a'udzubillah ke? Saya kata betul dah tu, yang Maulana apa betul tu. Itulah yang sepatutnya. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW ketika mana Nabi kita memetik ayat-ayat suci Al-Quran sebagai hujah dalam pengucapan baginda langsung baca saja. Nabi kita tak a'udzubillah. Baca a'udzubillah ni ketika mana qasad baca Quran, bukan qasad berhujah dengan ayat Quran tu. Apabila datangkan ayat Quran sebagai dalil, maka tak sunat baca auzubillah. Ulama mengatakan khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Yang utamanya dengan tak baca auzubillah. Sebab apa? Sebab waktu tu bukan kita qasad qiraah. Bukan kita qasad baca.
sebagaimana baca yang ibadah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Perkataan fasta'iz tu seolah-olah makna wajib. Ya, kalaulah tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahawa ia adalah sunat, pastilah ya kalimah fasta'iz yang merupakan fi'il amar itu menunjukkan wajib. Tetapi apabila ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa baginda tak baca a'udzubillah, maka ia menunjukkan kepada kita bahawa perintah di sini adalah perintah sunat. Sebab kalau perintah wajib, mestilah baginda takkan meninggalkannya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia keluar satu pagi, sebelum subuh. Dia tengok Nabi kita sedang tersenyum. Maka dia pun tanya, ya Rasulullah, kenapa ni? Nampak Nabi senyum pagi-pagi sorang-sorang ni. Maka Nabi kita kata, baru diturunkan kepadaku surah Al-An'am. Ya, dan yang mengiringi surah tersebut ialah 70,000 para malaikat yang iring satu surah tu. Lalu baginda langsung baca surah An'am tanpa baca a'udzubillah. Tanpa baca a'udzubillah. Ya, kepada Bilal. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa a'udzubillah tu perintah bacanya perintah baca sunat. Kalaulah wajib, pastilah Nabi kita takkan tinggalkan, kerana meninggalkannya berdosa dan haram. Maka di sinilah para ulama, begitu juga Nabi kita katakan dalam Quran ada 30 ayat. Siapa yang baca dia selamat, dapat syafaat. Nabi kita langsung baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka di situ juga kata para ulama menunjukkan kepada kita bahawa perintah baca auzubillah dalam ayat Quran ni menunjukkan perintah sunat. Kalau perintah wajib, pastilah Nabi kita takkan meninggalkannya. Maka warid daripada beberapa riwayat hadis, Nabi kita langsung membaca ayat tanpa membaca auzubillah. Baik, lafaz a'udzubillah yang terbaik ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah lafaz terbaik. Kerana lafaz itu sama sebagaimana perintah dalam Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka ulama sepakat mengatakan bahawa itulah lafaz yang terbaik bagi bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi bacaan isti'adzah. Namun boleh dengan erti kata kita mengolah lafaz tadi tu. Ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Juga ada dalam asar hadis. Juga ada dalam hadis. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim ada dalam hadis. Begitulah juga dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim al-la'in. Ada dalam asar. Itu Sayyidina Umar membaca demikian. Maka dari segi penambahan dan pengurangan pada lafaz isti'adzah, ulama mengatakan ia adalah suatu yang diharuskan. Cuma kalau ditanya mana yang afdal, maka afdalnya baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang afdal. Kerana itu ada dalam perintah Quran. Begitu juga a'udzubillah minasyaitonir rajim ni ada dalam hadis Nabi. Iaitu sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim pada halaman 24 tu. Apabila ada dua orang sedang bergaduh sampai merah padam muka seseorang, Nabi kita kata, aku tahu ucapan yang boleh menyebabkan orang ni hilang marah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka lafaz isti'adzah yang sedemikian juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada bab yang kelima. Masuk bab yang kelima. Memutuskan bacaan untuk memohon kepada Allah, memuja dan memujinya serta zikir-zikir yang lain. Dengan erti kata tanda pengagungan dan memuliakan ayat suci Al-Quran selain daripada kita hayati ayat yang dibaca, maka pada ketika itu kita juga
berhenti pada tempat-tempat tertentu kerana ya ada tuntutan-tuntutan sunat. Ya, melaksanakan tuntutan sunat sebagai kesempurnaan kepada tilawah dan tadabbur. Baik, daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahawa beliau telah melalui pada seorang lelaki yang sedang baca Quran kepada suatu kumpulan. Setelah selesai dia meminta sedekah, yakni upah. Orang tadi baca Quran ya, kemudian dia bawa songkok ke apa-apa, duduk tadah duit. Ya minta upah orang atas baca dia tu. Biasa yang duk buat macam tu penyanyi-penyanyi aja. Ya, kita masuk restoran ke apa ke, ada yang main duk petik gitar, duk menyanyi ke apa, lepas tu dia duk bawa topi dia pergi duk petik duit. Ya. Ya, di tempat kita ni jarang-jarang kita nampak, tapi kalau di Indonesia ada aja. Ya, di Indonesia itu adalah perkara normal, ya, yang sering kali berlaku. Jadi Imran bin Husain ni dia nampak macam tu lah. Ada orang seorang baca Quran, kemudian dia pergi duk kutip dalam. Pergi kutip duit. Lalu Imran berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengucapkan lafaz istirja' bermaksud ya, apabila ditimpa musibah, ya, maka ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man qara al-Quran falyas'alillaha bih fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bih. Siapa yang baca Quran hendaklah dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni berdoa minta pada Allah. Maka sesungguhnya akan datang satu golongan yang membaca Quran dan meminta-minta daripada manusia dengannya. Nabi kata nanti akan ada orang yang baca Quran dan diharapkan pemberian manusia. Maksudnya hendaklah dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala selepas mengkhatamkan ataupun menamatkan bacaan dengan doa-doa yang maksur dan memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi SAW dan seumpamanya daripada adab-adab tilawah. Inilah kata pengarang. Jadi, bila kita baca ayat-ayat yang tertentu berbentuk zikir, kita berhenti. Ya, contohnya sampai ayat rahmat, kita doa rahmat. Sampai ayat azab, kita doa dijauhkan daripada azab. Itu tanda kesempurnaan dalam tilawah dan juga tadabbur. Ya, wastaghfirullah, surah Muzammil. Dan beristighfarlah pada Allah. Allah perintah. Maka kita pun astaghfirullahaladzim. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka pada ketika itu kita langsung selawat. Sebab itu perintah selawat. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih dengan nama Tuhan yang maha tinggi. Maka pada ketika itu langsung kita ucap subhan rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Maka langsung kita sahut dengan subhan rabbiyal azim. Itu menunjukkan bahawa kita bertadabbur. Ya, memahami apa ayat yang dibaca dan juga perintah sehingga kita langsung menyahut dan melakukannya. Baik, bab yang ke-6. Maksudnya nanti dalam pengajaran kita dengan pelajar-pelajar kita, ya, pada ayat-ayat rahmat kita bimbinglah, ya, supaya doa rahmat. Ya, bila baca ayat berkenaan dengan neraka, maka ucapkan a'udzubillahi min dzalik. Ya, minta jauh daripada neraka. Ya. Berhenti sebentar ketika sebutan syurga dan neraka. Ya, kita tengok maksud hadis riwayat Muslim. Ya, daripada Huzaifah bin Yaman, ya, beliau pernah solat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Baginda membuka solatnya dengan membaca ayat pada rakaat pertama dengan surah Baqarah. Ulama mengatakan bahawa hadis ni diriwayatkan dengan cara ringkas. Hanya menyebut apa yang nak dimaksudkan oleh orang yang meriwayatkan. Sesuai dengan mungkin pertanyaan orang. Ya, mungkin orang tanya Huzaifah ni macam mana sembahyang malam Nabi? Nabi baca apa? Maka sebab itulah Huzaifah langsung sebut baca Baqarah. Huzaifah tak sebut dah baca Fatihah. Ya. Maka tak boleh kita jadikan hadis ni sebagai hujah kata tak wajib baca Fatihah, tak boleh. Sebab Nabi kita sembahyang langsung baca Baqarah, hadis riwayat Huzaifah. Ya.
Ada orang yang dia duk terjun dalam ilmu hadis tanpa dia ambil daripada guru-guru, maka akhirnya dia duk faham macam tu. Ya, akhirnya dia duk faham macam tu. Ya, tapi kalau dia ambil pada guru-guru, maka dia fahamilah, ya, ulama-ulama kita ni ada kaedah dalam istinbat hukum. Maka hadis ni dikatakan hadis yang ya diriwayatkan secara ringkas. Hanya memfokuskan pada perkara yang ditanya orang. Sebab itulah dia tak cerita Nabi takbiratul ihram, Nabi baca doa iftitah, Nabi baca Fatihah, Nabi baca Baqarah. Dia tak sebut macam tu. Sebab apa? Sebab riwayat secara ringkas tuju pada apa yang nak dimaksudkan, iaitu tentang bacaan malam Nabi. Maka ceritalah Nabi kita ni baca surah Baqarah. Baginda membuka solatnya membaca pada ayat yang rakaat pertama dengan surah Al-Baqarah. Huzaifah berkata baginda akan rukuk ketika pada ayat ke-100 kemudian melanjutkannya pada rakaat berikutnya. Aku Huzaifah berkata baginda kemudian berdiri untuk rakaat berikutnya dan melanjutkan bacaan hingga selesai. Huzaifah berkata baginda kemudian rukuk ketika selesai membaca Al-Baqarah. Jadi maksudnya Huzaifah ni duk tunggu Nabi kita bila nak rokok ni, mungkin sampai ayat 100 Nabi rokok kot, tiba-tiba teruskan lagi. Mungkin ayat 100 lagi Nabi rokok, tiba-tiba teruskan lagi. Rokok pada waktu selesai baca Baqarah. Begitulah bacaannya malam baginda. Dan baginda baca surah Al-Imran, baca surah An-Nisa. Apabila baginda melalui tentang ayat tasbih, baginda bertasbih. Jika melalui ayat doa, Nabi kita berdoa. Jika melalui ayat tentang perlindungan, maka Nabi kita memohon perlindungan. Itu juga di antara adab dalam tilawah. Adab dalam tilawah. Baik. Bab yang ke-7. Sujud tilawah ketika sampai pada ayat sujud. Sujud tilawah ketika sampai pada ayat sujud. Yang dikatakan sujud tilawah ini perbuatan kita melakukan sujud apabila kita baca ayat-ayat yang ada tuntutan sujud. Ayat-ayat yang ada tuntutan sujud. Sunat bagi orang yang membaca ayat Quran yang ada tuntutan sujud melakukan sujud. Begitu juga sunat bagi orang yang mendengar bacaan Quran pada ayat sujud melakukan sujud. Ini bagi yang berada di luar solat. Bagi yang berada di luar solat. Dan yang mendengar tadi pula syarat dia ialah mendengar kepada bacaan yang halian pada waktunya, bukan rakaman pada ibadah yang lalu. Sambil duk mandu kereta ke apakah, pasang CD Quran ayat surah Sajadah, maka bila sampai ayat Sajadah apakah kita sujud? Ulama kata tak sunat sujud. Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Ahsanul Kalam kata tak sunat sujud bagi orang yang mendengar rakaman-rakaman bacaan. Sebab itu bukanlah bacaan ibadah semasa. Itu bukanlah ibadah yang berlaku pada waktu itu. Tetapi itu merupakan rakaman kepada ibadah yang lalu. Maka hanya sunat pada waktunya saja. Maka dengan sebab itulah azan, sunat kita azan tiap-tiap waktu masuk solat. Tak adalah cukup sekadar rakam dia sekali pasang radio. Ada satu surau ni kata ustaz, ada seorang hantar video, ustaz boleh tak? Surau ni cuma pasang radio azan aja. Sebab tak ada orang nak azan. Jemaah kita pula lagi orang tak azan, dia tak main surau. Kalau ada orang azan, dia merangkak je main. Tapi kalau dengar senyap, dia tak ada azan, seorang pun tak datang ustaz. Sebab apa? Sebab dia takut kena azan. Jadi boleh tak kita pasang radio aja? Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab apa? Itu bukan ibadat semasa. Sedangkan azan ni merupakan ibadat waktu. Tiap-tiap waktu ada ibadat azan ni. Maka bila kita rakam saja, maka itu adalah rakaman kepada ibadah yang lain. Syekh Atiyah Saqar kata tak sunat jawab azan di radio dan juga di TV yang merupakan bukan secara langsung, tetapi hanya sekadar rakaman kepada ibadah yang lalu. Maka tak sunat jawab azan. Tapi kalaulah satu program reality live, tengah duk azan, maka sunat kita jawab. Macam TV kita duk tunjuk tu secara langsung daripada Masjidil Haram. Maka azan pun sama juga, secara langsung juga. Maka sunatlah kita jawab. Sebab itu adalah ibadah langsung. Bukan ibadah yang lain. Baik. Bagi orang yang sedang solat pula, melakukan sujud ni terikat dengan imam.
Kalau imam buat sujud, dia wajib sujud. Imam tinggal sujud, dia wajib tinggalkan. Ya, kalau dia buat sujud yang tak dilakukan oleh imam, maka sembahyangnya batal. Ya, sembahyangnya batal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada, ya'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailah, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa'abaitu faliyanna." Ini antara kelebihan dan fadilat sujud. Apabila anak Adam membaca ayat sujud lalu bersujud, maka syaitan menghindarkan dirinya sambil menangis. Lalu berkata, celakalah buatnya. Dalam riwayat Abu Quraib, celakalah aku. Ibnu Adam disuruh sujud, lalu dia sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku disuruh sujud, lalu aku ingkar, maka bagi aku neraka. Itu di antara kelebihan sujud. Berikutnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahawa surah yang pertama diturunkan di dalamnya terdapat ayat sujud ialah surah An-Najm. Ibnu Mas'ud berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan diikuti orang di belakang baginda kecuali seorang lelaki. Aku lihat dia mengambil segenggam tanah lalu sujud di atasnya. Maka aku melihatnya selepas itu terbunuh sebagai seorang kafir. Ya. Namanya Umayyah bin Khalaf. Ya. Itu ada kesalahan dalam cetakan, ya, mohon maaf. Ya, nama dia ialah Umayyah bin Khalaf. Jadi surah pertama yang diturunkan dengan ayat sajadah ialah surah An-Najm. Ketika mana orang-orang Quraisy dia datangkan, ya, Abul Bukhtur sebagai seorang pensyair terkenal untuk berjidal dengan Nabi SAW. Ya. Maka pada ketika itu, bila orang ni bersyair, orang Arab ni riuhlah, bersorak, ya, seolah-olah Nabi kita dah tewas dah, dengan bahasa yang sangat indah sekali dalam syairnya tu. Maka bila sampai giliran baginda SAW, Nabi kita baca surah Najm. Surah Najmi ini ayat dia pendek-pendek. Ya, penghujung dia juga bunyi yang sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, bunyinya tu sama. Ya, pendek-pendek pula. Maka kedengaran, ya, bahasanya tu sangat indah bagi orang Quraisy. Maka pada ketika itu, ya, mereka itu melenggang-lenggok kepalanya mumayyalid kerana begitu asyik dengan bacaan baginda Nabi. Ya, Nabi kita ni full package Allah bagi. Ya, suara yang sangat sedap. Ya, dalam kitab Fathul Bari, ya, Imam Ibn Hajar menyebutkan bahawa baginda SAW itu suaranya lebih sedap daripada Nabi Allah Yusuf AS. Ya, daripada Nabi Allah Daud. Penampilannya lebih baik daripada Nabi Yusuf dan suaranya lebih baik daripada suara Nabi Daud. Kalau dikatakan Nabi Daud mukjizatnya itu dengan suara, maka baginda SAW dianugerahkan suara yang lebih baik. Ya, lebih merdu daripada Nabi Daud. Bayangkanlah, ya. Maka pada ketika itu bila Nabi kita baca, mereka tu terlalu asyik, seolah-olah terpukau, ya, dengan, ya, keindahan ayat surah Najm. Sampailah apabila sampai ayat wasjudu lillahi wa'budu. Ya, maka Nabi kita pun sujud. Orang ramai yang ada pun semua ikut sujud. Semua ikut sujud sekali. Kerana terkesima dan juga kita katakan, ya, terpukau dengan ayat yang indah itu. Ya, hanya seorang aja kata Abdullah bin Mas'ud, dia tak sujud, dia ambil tanah letak di dahi. Dia tak tunduk. Orang tu mati dalam perang. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Allah Nabi SAW membaca satu surah yang ada padanya sajadah, lalu baginda sujud. Wa nasjudu ma'ah, dan kami semua juga ikut sujud bersama baginda. Hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhati
sehinggalah ada dalam kalangan kami sampai tak ada tempat nak letak dahi. Sebab semua orang ikut sujud bersama dengan Nabi SAW. Dalam hadis ini terdapat pernyataan yang jelas menunjuk tentang sujud bagi setiap ayat sujud yang dibaca dalam Quran, seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama. Tetapi adakah perbuatan sujud merupakan wajib atau sunat? Apa hukum sujud tu? Wajibkah sunat? Abu Hanifah menyatakan wajib. Imam Abu Hanifah kata ayat-ayat sajadah ni wajib sujud. Bersandarkan kepada hadis yang lalu kerana ayat sujud seluruhnya menunjukkan ke atas kewajiban kerana merangkumi sebahagiannya ke atas arahan sujud kerana arahan sebenarnya untuk wajib, dan kerana pemberatan sebahagiannya ke atas balasan buruk yang kuat kepada siapa yang meninggalkannya dan kutukan sebagaimana terhadap keengganan orang kafir daripada sujud serta memelihara diri daripada menyerupai orang kafir Allah wajib. Itu alasan Abu Hurairah kata wajib. Begitu juga dengan perbuatan sujud dan tersusun rapi sebahagiannya tentang pengkhabaran mengenai perbuatan malaikat dan mengikut contoh mereka adalah perlu kerana dalamnya membersihkan diri daripada syaitan di mana ia tidak diikuti oleh orang lain. Itu di antara hujah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pula berkata bahawa hukum sujud adalah sunnah. Imam Syafi'i kata hukum sujud sunnah. Sebab jelas zahir ia Sayyidina Umar buat. Pernah Sayyidina Umar hari Jumaat, ayat baca satu surah ada ayat sujud, Sayyidina Umar turun daripada mimbar buat sujud. Kemudian naik sambung balik khutbah. Minggu yang berikutnya baca surah yang sama juga sampai ayat sujud, Sayyidina Umar tak turun sujud. Bahkan beliau mengatakan, wahai manusia, kita membaca surah yang ada sujud. Dan barang siapa sujud, maka sesungguhnya dia memperolehi pahala. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka tidak berdosa. Maka Sayyidina Umar pun tak sujud. Kalaulah sujud itu satu kewajipan, pastilah Umar tidak akan meninggalkan. Baik, berikutnya kita masuk pada halaman 30, 31. Itu merupakan tempat-tempat yang mana ada tuntutan sujud sajadah. Dan di sini juga ada perbezaan mazhab dalam menentukan ayat-ayat sajadah. Ada 10 tempat yang disepakati oleh semua ulama. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 10 tempat ni sepakat bahawa 10 tempat ni merupakan ayat sajadah. Surah A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd 2 ayat 15, surah An-Nahl ayat 49, surah Isra ayat 107, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, Furqan ayat 60 dan surah An-Naml ayat 25, surah As-Sajdah ayat 15 dan surah Fussilat ayat 38. Semua ni merupakan tempat yang sepakat ulama bahawa ada tuntutan sujud sajadah. Dan ada juga tempat-tempat yang khilaf. 10 tempat sepakat. Yang lebihnya tu ada khilaf. Imam Malik membuat penambahan pada surah Shad ayat 24. Imam Malik kata ayat surah Shad juga merupakan ayat sujud. Jadi dalam mazhab Maliki jadi 11 tempat. Dalam mazhab Maliki di sebelah tempat. Imam Hanafi membuat penambahan pada surah Shad ayat 24 ayat tadi. Sama macam Maliki. Kemudian surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Begitulah juga surah Insyiqaq. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Maka dalam mazhab Hanafi ada 14 tempat. Mazhab Hanafi ada 14 tempat dan satu sama dengan mazhab Maliki. Manakala dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali juga ada 14 tempat. Juga ada 14 tempat. Cuma bezanya ialah tempat tersebut. Iaitu surah An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu, surah Insyiqaq
wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan surah Al-Alaq ayat wasjud waqtarib ayat surah Al-Alaq. Maka ini semua merupakan ayat surah-surah yang dilakukan sujud. Tambah satu lagi yang berbeza dengan mazhab lain ialah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 77. Ini juga merupakan ayat sujud bagi Hanafi dan bagi Syafi'i dan Hambali. Adapun pada ayat 24 ayat surah Shad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali beranggapan sujud di situ bukan sujud tilawah tetapi sujud syukur. Ya, Nabi Allah Daud melakukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Saya rasa cukup dulu takat tu. Ya, cukup dulu takat tu untuk sesi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kita buka untuk pertanyaan. Ada pertanyaan ke? Okey, pada guru-guru sekalian, kalau ada sebarang soalan, pertanyaan boleh diajukan pada Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Boleh buka mic dan tanya, insya-Allah. Ataupun tulis di chat pun tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya, ada kadang-kadang orang mengaji ni dia ada tanya macam dosa-dosa kesalahan ketika membaca tu, macam salah baris ke, panjang salah ke, jadi dosa tu. Dia, apa baru ni dia tanya, saya pun nak terangkan pandai-pandai. Macam mana Ustaz? Dosa kesalahan ketika membaca tu. Baik. Itulah yang kita katakan tadi, yang dikatakan ya al-mukhti'ul ma'thum. Orang yang baca salah dan berdosa ialah mereka yang langsung tidak belajar lagi. Ya. Itu baru dikatakan ya baca dan ya bila dia baca salah dia berdosa. Ya, ada pun orang yang masih dalam proses pembelajaran, ya dia masih duk belajar. Ya, ada yang tersalah sebab dia tak mahir dengan tempo. Maka bila tak mahir dengan tempo panjang pendek dia tak dapat kawal supaya seiring, supaya sekata. Maka ada yang terpanjang, ada yang terpendek, ada yang terlebih. Ya contohnya. Ya, maka orang yang macam ni sebab dia dalam proses pembelajaran lagi, ya maka ulama mengatakan dia ialah al-mukhti'u al-ma'jur, orang yang baca salah tapi masih dapat pahala. Sebab apa? Dia masih dalam proses belajar. Yang ya hadis Sayyidah Aisyah tadi tu, wallazi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun walahu ajran. Orang yang tersekat-sekat dalam bacaan dan berat bagi lidah dalam nak baca, maka dia dapat 2 ganjaran pahala. Usaha dia nak belajar dan juga ya membaca tu dia dapat ganjaran pahala. Dan kemudian kita juga ambil maklum bahawa khilaf dalam ya hukum dosa baca Quran ni. Ya, ada ulama mengatakan baca dengan tajwid itu adalah kita katakan wajib, bukannya wajib syar'i tetapi wajib sina'i. Ya, wajib dalam ada. Maka bila dikatakan wajib dalam ada, orang yang baca tidak menyempurnakan ada, maka orang tadi itu tidaklah menepati bacaan yang sebenar. Tapi bila dikatakan wajib ada, tidaklah sampai kepada berdosa besar bila baca salah. Ya. Ada pula kalangan ulama yang mengatakan bahawa wajib dalam baca Quran ya bertajwid ni adalah wajib syar'i. Maka bagi kumpulan yang kata wajib syar'i inilah, ya bila baca salah tu ya dalam hal keadaan tak belajar, dalam hal keadaan dah berhenti mengaji tapi baca juga, ya maka kalau salah tu salah yang berdosa lah, ya salah yang berdosa. Jadi apa pun maksudnya baca Quran yang salah ni ya ada 2 lah. Satu pandangan yang mengatakan ya baca Quran bertajwid itu merupakan wajib syar'i. Satu yang mengatakan wajib sina'i. Wajib sina'i ialah pada adab saja, pada adab saja. Pada adab dalam kita baca Quran, ya, supaya tepat.
Maka kumpulan yang kata para ulama maghribah, ulama-ulama maghribi yang ada menyebutkan bahawa baca Quran bertajwid ni sebagai wajib sinai. Manakala jumhur berpandangan baca Quran ni sebagai wajib syar'i. Dengan tajwid tu sebagai wajib syar'i. Ambil daripada kata-kata Imam Ibn Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Baca Quran, mengambil Quran dengan bertajwid itu suatu yang mesti, dan sesiapa yang tidak mentajwidkan bacaan Quran maka dia berdosa. Maka itu pandangan Ibn Jazari dan jumhur yang mengatakan bahawa baca Quran bertajwid ni hukum dia wajib syar'i, bukan wajib sinai. Manakala ulama maghribah ada mengatakan wajib wajib sinai. Ia bukan wajib syar'i, iaitu pada menunaikan adab Quran saja. Yang paling utama bagi kumpulan yang kata wajib sinai ini ialah penghayatan pada ayat yang dibaca, bukan pada kita katakan pada membetulkan ketepatan sebutan. Apa pun maksudnya hal ni hal khilaf. Nak buka pada pelajar kita pun boleh, tak buka pun tak apa. Sebab apa? Kita ambil jumhur je lah. Jumhur kata berdosa. Tapi jangan bimbang. Selama mana kita masih hidup mengaji, tak berdosa. Yang berdosa ni orang yang dah langsung tak mengaji. Itu berdosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Soalan sikit Ustaz berkenaan dengan kita punya tempat mengaji ni. Apa nasihat ataupun pandangan Ustaz berkenaan dengan bagaimana kita berurusan dengan orang yang bagi hemat kita ni macam dia dah sebenarnya tak sesuai nak mengaji ataupun tak ada apa kita panggil, tak ada perkembangan untuk mengaji dia lah. Contohnya orang OKU dan juga yang dah terlalu tua yang memang kita tengok tak bergerak lah huruf dia tu. Maknanya tak boleh, dia memang ingatan pun dah tak berapa. Kemudian OKU juga kadang sebutan dia, tapi dia nak mengaji. Macam mana nasihat Ustaz untuk kita berurusan dengan hal tu? Pada asasnya suka dia kepada mengaji itu dah satu rahmat sebenarnya, untuk mengekalkan dia berada dalam kumpulan wallati yatata'u fihi tu. Maka kita bantulah dia. Kita bantulah dia supaya dia kekal berada dalam kumpulan tu. Walaupun mungkin dari segi ingatan kita dah cakap dah banyak kali pun dia tak boleh ikut. Mungkin tu menjemukan orang yang mengajak lah. Tetapi pada hakikatnya pahala tetap sama aja. Kita dapat pahala sabak lebih situ. Dan juga daripada dia dalam hal keadaan dia baca langsung tunggang terbaliknya ikut suka dia aja disebabkan dia tak belajar dan menyebabkan berdosa pula. Maka adalah patutlah kita bantu dia. Cuma mungkinlah perlu ditelitikan pada bacaan tu, mungkin ambil pada surah-surah yang mudah-mudah dulu, ataupun ambil pada surah-surah yang biasa jadi amalan ni. Tak perlulah sampai kita nak ajak sampai khatam satu Quran ke apakah. Cukup lu pada surah-surah asas, biar dia ulang banyak kali pun sampai dia dapat dengan bacaan yang lebih baik. Itu lebih baiklah daripada kita nak tumpu sampai dia dapat khatam satu Quran dalam hal keadaan dia yang macam tu. Wallahu a'lam. Jadi kita bagi dia spend masa dengan Quran je lah Ustaz . Mana surah tu ulang-ulang pun. Rasa suka dia pada Quran tu pun dah satu rahmat dah sebenarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya yang Ustaz bagi tahu wajib sinai apa semua, maksudnya kita yang mengajar Al-Quran ni, macam kita mengajar, macam saya sekolah rendah kan ada subjek tasmek kan. Ya. Ada tasmek apa semua. Kadang kita tak mau bagi budak tu, dia salah banyak sangat. Sangat. Kita tak mau bagi dia jemu dengan teguran-teguran kita yang bertalu-talu tu. Boleh tak kita pandang sebelah mata lah, tengok yang penting-penting, yang salah yang ni kita biarkan untuk tak mau bagi dia jemu. Ini budak sekolah rendah ataupun dewasa lah kalau keadaan yang sama. Betul dah tu cara tu. Sebab apa yang kita nak ambil pada guru-guru kita pun macam tu.
Ya, kalau kita teguk ni seorang tu dia baca semua tempat kita teguk pakai kali tu dia mengaji, lepas tu minggu depan tak main dah. Ya, kalau kelas dewasa pun macam tu. Yang tak duduk majlis-majlis tadarus ni pun sebab tu. Sebab dia baca tu orang teguk belakang. Ya. Jadi sebab itulah kalau waktu kami mengaji pun guru-guru kita kalau dia fokus satu huruf tu je dia teguk. Walaupun huruf lain tu ada salah lagi, tapi dia tak teguk lah. Sebab dia nak fokus pada satu huruf tu. Bila kita dah mahir huruf tu, baru dia teguk huruf lain pula. Ya, lama kelamaan keseluruhan tu dapat ditegur lah. Sebab tu waktu pengajian ni, bila budak-budak kita khatam kali pertama, kita kena beritahu. Amanah dia kita kena beritahu. Ya, waktu baca dulu ustaz tak tegur semua. Kamu jangan dah khatam ni kamu berhenti dah. Ya, kena ulang baca balik. Sebab waktu mula-mula mengaji dulu kalau ustaz tegur semua pakai tak mengaji dah kamu. Ya, maka dengan sebab itulah ustaz fokus pada tempat-tempat tertentu aja ustaz tegur. Ya, sampai penyudah ni semua tempat dah ada kita sentuh. Ya, dah ada kita tegur. Tapi yang awal-awal tu, yang ketinggalan tu, yang tertinggal tu, kita kena beritahu dia. Sebab tu dia kena ulang ngaji lagi. Ya, supaya jangan berhenti bila dah khatam. Ya, sebab khatam kali pertama ni belum sempurna lagi. Kena pergi cari guru lain lagi, talaqi lagi, baca lagi. Daripada awal. Supaya dapat diperbetulkan. Ya, ataupun mengaji tempat yang sama aja, mengaji yang kita aja, tapi kita tambah baik. Ya, bila dia masuk peringkat yang kedua, ya, nak khatam kali kedua ni ada penekanan dah. Ya, pada contohnya wajah-wajah adak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Hazri. Saya nak bertanya, ada pelajar saya tanya tentang boleh ke kita conteng Al-Quran, maksudnya conteng untuk tujuan belajar. Jadi saya tak tahu jawapan tu. Cuma saya adalah Google saya tengok ada kata boleh, ada kata tak boleh sebab nak jaga adab. Kalau belajar pondok guru marah. Tapi saya tak tahu sebenarnya macam mana kita nak bagi jawapan tu. Okey, baik. Berkenaan dengan perkara ni. Kita kembali kepada sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Nabi SAW ditulis tanpa baris dan juga tanpa titik. Maka kemudian datang zaman Abu Aswad Ad-Duwali, maka sebab manusia banyak baca salah pada baris, maka dibuatlah tanda-tanda baris dengan diletakkan tanda-tanda titik sebagai tanda baris. Maka tanda titik itu diletakkan dengan midad ghairi midadil masahif. Dia diletakkan dengan titik warna yang berbeza dengan titik tulisan asal Quran, supaya tak dianggap ia sebahagian daripada Quran kerana ia penambahan pada apa yang tak ada zaman Nabi. Ya, kemudian datang pula zaman berikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila datang zaman tersebut, Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim telah membuat lagi kita katakan penambahbaikan pada mushaf Al-Quran. Bila ramai orang masuk Islam dan tak dapat beza antara ta, antara ba, antara ya, antara nun, sebab semua huruf tu tak bertitik, maka akhirnya diletakkan titik. Maka titik itu diletak dengan warna yang sama dengan warna cetakan mushaf. Ya, sebab ia sebahagian daripada apa yang dibaca. Maka kata para ulama, ada dalam fatwa Syekh Hafiz Saqar, bagi orang yang nak buat catatan dalam Quran ni, ya, sebab catatan itu merupakan catatan luar. Ia bukan sebahagian daripada ayat yang dibaca. Ya, ia juga bukan sebahagian daripada huruf huruf Al-Quran. Maka dari segi keharusan menulis dalam mushaf tu boleh. Contohnya kita nak buat tanda, di sini guru kita kata waqaf tam, kat sini waqaf kafi, kat sini waqaf izdiwaj, kat sini waqaf mu'anaqah, kat sini waqaf jaiz, kat sini waqaf salih. Ya, contohnya. Maka kalaulah kita tak tanda, waktu mengaji tu ingatlah 10 hari lepas tu langsung tak ingat. Maka bolehlah kita nak menanda tanda-tanda waqaf tu dengan kita
gunakan dakwat pen ataupun pensel yang berbeza dengan helaian mushaf tu, supaya dapat diketahui bahawa itu hanyalah sebagai catatan tambahan dan ia bukan sebahagian daripada Quran. Maka kita ambillah pandangan Syekh Afiq Saqar yang mengatakan boleh menulis pada mushaf-mushaf kita membuat tanda-tanda waqaf, garis-garis tempat berhenti dan sebagainya, sebab itu semua adalah untuk kesempurnaan tilawah. Untuk kesempurnaan tilawah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan Jazakallah lain? Ustaz. Ada lagi soalan lain dari Ustazah ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ada satu soalan. Macam mana kita nak deal dengan orang yang nafas dia pendek, jadi dia wakaf itu ikut suka dia. Macam mana? Okey. Kita Kalau ambil macam- maklum bahawa Quran ni kalau ikut tariq masyariqah, tariq masyariqah, waqaf tu ada waqaf jaiz, ada waqaf qabih, dan juga ada waqaf hasan. Maka paling kuranglah untuk orang yang hadapi masalah nafas ni, biarlah dia berhenti itu pada tempat yang bukan waqaf qabih. Contohnya surah Fatihah tu alhamdulillah, dah sempurna, dah berhenti situ. Dah sempurna dah makna. Cuma Rabbil Alamin tu masih berhubung kait lagi dengan alhamdulillah. Maka bagi orang yang tak cukup nafas ni, dia berhenti seketui-seketui macam tu boleh lah. Daripada dia berhenti alhamdulillahi rabb, berhenti pada rabb, salah. Sebab di situ mudhaf-mudhafun ilaih, maka dia tak boleh berhenti. Maka berhenti dia telah menghilangkan sebahagian makna yang sebenar. Maka perlulah kita bimbing dia ni supaya dia sentiasa menepati waqaf jaiz dalam waqaf dia tu. Apatah lagi dia sedang belajar, maka dalam pembelajaran ni waqaf jaiz tu diharuskan, dibolehkan. Okey, syukur Ustaz. Ustaz, tanda wakaf tu mushaf kadang-kadang dia ada lain-lain Ustaz. Ya, betul. Tanda sebab apa? Kita dalam ilmu waqaf dan ibtida, kita ada dua aliran. Kita ada dua aliran. Satu aliran magharibah, satu aliran masyariqah. Yang banyak kita kat Malaysia ni kita duk bawa tu masyariqah. Aliran magharibah ni dia banyak lagi. Dia ada waqaf izdiwaj, dia ada waqaf soleh, dia ada waqaf hasan, dia ada banyak lagi bentuk-bentuk waqaf dia tu. Cuma yang kita biasa ni kita ada waqaf jaiz, waqaf hasan, sili dan qili tu itu aliran masyariqah. Jadi ada Quran yang cetak ikut aliran masyariqah, ada cetak ikut magharibah. Sebab tu kita kena baca surat beranak dia dulu. Tengok kat belakang tu mushaf ini ditulis ikut riwayat apa semua. Tengok juga penandaan waqaf dia ikut aliran mana. Dulu ada tanda lam alif. Ada tanda lam alif. Tu aliran masyariqah tu, aliran kita. Tapi hari ni pendekatan yang baru ni, kerajaan Saudi bila cetak mushaf Madinah akhir-akhir ni, dia dah tak letak dah tanda lam alif tu. Sebab letak nak mengekalkan keaslian, keaslian Quran. Sebab tanda lam alif tu tak boleh berhenti kalau kita tak cukup nafas. Kalau kita cukup nafas, tapi kalau tak cukup nafas boleh dia berhenti. Sebab dia waqaf iltirari, waqaf dalam keadaan darurat. Jadi bila letak tanda lam alif tu seolah-olah langsung tak boleh berhenti, haram berhenti. Itu dia mencetuskan kekeliruan di situ. Maka pendekatan sekarang ni dia tak letak lagi.
Ada lagi? Oh, sorry, line sangkut Ustaz. Tadi line host sangkut. Yang lain okey ke tadi? Okey semua. Yang lain okey lah? Okey. Alright. Ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada, Ana rasa untuk kali pertama ni cukuplah takat tu dulu. Ya, untuk siri yang akan datang ni insya-Allah kita sambung lagi. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, jadi saya serahkan baliklah pada Ustaz Fahmi. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. pada Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah taala wa ra'ah. Alhamdulillah banyak input-input yang kita dapat pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Bagi guru-guru yang tak dapat sama-sama pada pagi ini, boleh tengok semula rakaman. Kita dah masukkan dalam grup tertutup Guru Kubat Center. Tolong request lah request untuk join grup itu. Jadi meeting-meeting kita, daurah kita akan rakam dan boleh ulang balik tengok. Kadang-kadang terlepas laju sangat ke apa, perbahasan-perbahasan yang kita dah bahaskan sebelum ni. Kadang-kadang line pun tak okey apa semua, jadi boleh tengok balik lah. InsyaAllah rakaman kita dalam grup Guru Kubat Center tu. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah taala untuk sesi kita pada pagi ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan jam 10 pagi juga Ustaz? 10 pagi Minggu insyaAllah. depan anak free je pagi, kita nak mula awal pun boleh insyaAllah. Okey. Jadi minggu depan kita mula pukul 9 lah insyaAllah. Kita mula pukul 9 insyaAllah. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. I love you Ustaz. Macam Ayub ni. Ayub. Okay, terima kasih semua. Kita end meeting.